Kita sambung muka surat 161. Berapa lama Dajjal akan hidup setelah kemunculan dia sebagai Dajjal? Di mana kita dah kita tahu bahawa Dajjal ni bukan baru dilahirkan saat ni, tapi dia telah dilahirkan semenjak ribuan tahun sebelum kemunculan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wattaba'ahu wa alahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرته ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع الدرجات في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعته يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala nikmatnya dan kurniaan hidayah taufiknya sehingga kita dapat berkumpul untuk majlis ilmu, perbincangan berkaitan hadis-hadis Nabi berkaitan akhir zaman yang kita jadikan buku panduan, buku kitab Kiamat Hampir Tiba karangan almarhum Syekhuna Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah tinggikan darjat beliau dalam syurga Firdausil A'la bersama para Nabi, as-siddiqin, as-syuhada dan as-salihin. Dan kita mengharapkan syafaatnya para ulama, para awliya, khususnya syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung muka surat 161. Berapa lama Dajjal akan hidup setelah kemunculan dia sebagai Dajjal? Di mana kita dah kita tahu bahawa Dajjal ni bukan baru dilahirkan saat ni, tapi dia telah dilahirkan semenjak ribuan tahun sebelum kemunculan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi. Antara manusia yang dipanjangkan ajalnya, Dajjal, tapi dia masih belum zahir sebagai Dajjal, belum zahir dia punya kekuatan dia ataupun kuasa yang Allah izinkan pada dia, belum ada. Sampai peringkat pada peringkat awal dia mengaku dia sebagai lelaki saleh di kalangan bangsa Yahudi. Peringkat seterusnya dia mengaku menjadi nabi di kalangan bangsa Bani Israel Yahudi. Sampai satu peringkat dia mengaku Tuhan, dia sebagai Tuhan. Maka itulah baru ada kuasa power dia ada power Dajjal dia yang boleh perintah tu perintah ni dan sebagainya. Semua kuasa tu Allah izinkan untuk dia sebagai ujian untuk orang beriman. Proses Allah nak tapis kita ni, nak tapis iman kita asli ke palsu ke, kan? Jadi Allah datangkan ujian, antara ujian yang paling dahsyat sepanjang kehidupan dunia ni, semenjak kehidupan Adam dan bumi ni, ujian yang paling berat, tak pernah ada ujian yang seberat itu adalah ujian Dajjal, ujian pada iman. Dan semua para nabi memberi peringatan pada umat masing-masing, amaran pada umat masing-masing berkaitan dengan bahaya Dajjal, walaupun zaman dia orang terlalu jauh lagi dengan Dajjal yang sebenar, kan? Tapi tetap mereka menjadi agenda para nabi memberi warning kepada umat masing-masing tentang bahaya Dajjal. Maka kita lebih utamalah untuk diberi amaran atau membaca apa amaran Nabi tentang Dajjal ni, supaya kita yang semakin dekat dah dengan masa Dajjal, supaya kita bersedia
dengan keadaan-keadaan yang boleh menyelamatkan kita daripada bahaya Dajjal dan selamat iman kita. Okey, Dajjal bila dah mengaku menjadi Tuhan, baru ada kuasa power dia tadi. Semenjak tu berapa lama? Ni nak bincang di sini. Berapa lama dia hidup? Berapa lama dia menjelajah dunia ni dengan membawa pendustaan dia sehingga merosakkan iman orang beriman. Disebutkan di sini oleh pengarang kita Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, Dajjal akan hidup setelah memulakan tentangannya pada umat ini selama 40 hari je. Tak lama pun, 40 hari. Tapi macam mana dia boleh keliling dunia 40 hari? Kan, macam nampak pelik, mustahil. Sedangkan dia pergi kepada semua penjuru kampung. Disebutlah hadis, dia akan pergi ke semua tempat yang ada sumber air. Kalau dulu kira satu perigi satu daerah ke kampung, mesti dia sampai. Kalau pergi satu daerah pun, Malaysia saja ada berapa ratus daerah, ribu kot kan. Macam mana dia nak sampai? Tu baru Malaysia yang kecil, belum negara-negara yang besar. Macam mana dalam 40 hari dia boleh jelajah? Itu keajaiban yang Allah izinkan pada Dajjal. 40 hari, tapi hitungan dia, bukan hitungan kita 40 hari. Disebut di sini. Namun begitu pada hari pertama kemunculan dia, sepanjang seperti setahun. Tu baru satu hari. Pada hitungan dia satu hari, matahari baru sekali tenggelam, sekali timbul. Sekali timbul, sekali tenggelam. Tapi bagi kita, sekali timbul, sekali tenggelam tu dah jadi 365 hari dah. Setahun dah. 6 bulan siang, 6 bulan malam. Jadi dia ada kuasa, Allah izinkan dia menahan, kuasa dia menahan matahari bagi lambat. Dia tak boleh tahan stop terus, dia bagi lambat. Kan? Jadi kuasa tu Allah izinkan. Allah boleh izinkan pada siapa saja. Yang pertama, hari pertama dia seperti setahun, dan hari keduanya seperti sebulan. Jadi 15 hari, 15 hari. Itu baru 2 hari dia. Dan hari ketiga seperti 1 minggu. Dan hari-hari seterusnya baki lagi berapa hari? Ada lagi 37 hari. Kan dah makan 3 hari tadi, setahun, sebulan, seminggu. Baki 37 lagi, itu 24 jam macam biasa kita. Kembali balik normal. Jadi dia tak mampu nak tahan pun, dia bukan Tuhan, dia memang Allah izin dekat tu je. Jadi berbaki 37, berarti jumlah semua. Jadi keseluruhan masa Dajjal membuat fitnah dan kerosakan itu 14 bulan. Berarti setahun 2 bulan dah situ. Dan 14 hari 2 minggu. Maksud setahun 2 bulan 2 minggu. Itu kiraan kita. Setelah hadis, qulna ya Rasulullah wa ma labsuhu fil ardi, qala 40 yawman, yawmun kasanatin wa yawmun kasyahrin wa yawmun kajum'atin wa sa'iru ayyamihi ka ayyamikum. Qulna ya Rasulullah fadhalikal yawm alladhi kasanatin atakfina fihi salatun yawmin, qala la uqdiru lahu qadrah. Ni panduan keselamatan untuk kita ni. Sebab tu kita kena belajar. Kalau ikut hukum fiqah biasa yang tak ikut panduan Nabi ni, sudah pasti setahun, satu hari tadi ni yang panjang setahun, kita sembahyang 5 waktu je lah. Dah sekali tenggelam matahari, sekali timbul, subuh sekali je lah jembak. Kan? Zuhur, asar semua sekali-sekali, 5 waktu je lah. Tapi Nabi kata apa? Tak. Sahabat tanya, kalau macam tu kami nak sembahyang sehari je ke? Macam sembahyang satu hari kan? Nabi kata tak. Uqduru, akhir hadis Nabi kata uqduru lahu qadrah. Penghujung hadis Nabi kata kamu kena takdir ikut hari kamu sendiri. Maksud ikut jam kita. Cukup masa zuhur, lepas contoh subuh dengan zuhur berapa jam, katalah 7 jam. Lepas 7 jam buat zuhur. Lepas ni asar berapa jam? 2 jam lagi asar, 2 jam lagi maghrib, 2 jam sejam isyak. Tidur boleh tidur walaupun matahari duk atas ni. Kan? Matahari terang, kita sembahyang subuh. Macam tu ikut jam kita. Kita kira sendirilah. Kan? Mungkin jam kita tak rosak lah kot. Kan? Mudah-mudahan jam kita tu masih jalan ikut waktu takwimnya. Walaupun luar terang, gelap lagi, ada asar, ada zuhur. Kan? Jadi kalau kita tak tahu ilmu tentang khusus akhir zaman ni, sudah pasti orang tu sembahyang 5 waktu je. Itu pentingnya. Jadi orang yang dah tahu ni kena pegang yang Nabi sebut, buat takdir, tak ikut matahari dah waktu tu.
ikut jam. Begitu juga yang sebulan tadi dan seminggu tadi. Berarti kalau Jumaat, kalau mampu berkumpul sembahyang Jumaat, mungkin malam pun malam, kan? Tetap sembahyang Jumaat. Itu yang hadis yang tadi, kamu mesti menghitung hari itu dan menentukan kadar yang bersesuaian bagi setiap solat. Ikut jam kita. Riwayat Imam Muslim. Maksud sabda Rasulullah SAW ini, kita harus menghitung jam yang berlaku pada hari itu, bukan mengikut perjalanan matahari seperti biasa yang kita lakukan. Memang asal waktu sembahyang ni semua bergantung pada matahari. 5 waktu tu semua bergantung pada matahari. Zuhur matahari rembang, mengatakan duduk atas kepala kita. Lepas tu dia bergenjak sikit ke arah timur, bayang dia tu, matahari ke barat, kan? Sikit dah ada bayang, dah masuk zuhur. Dan kalaulah bayang tu sama panjang dengan objek satu kaki satu hasta ni, bayang satu hasta dan lebih sikit, lebih mungkin dua jari ni, dah azan asar, kan? Tenggelam, masuk maghrib. Syafaq ahmar, cahaya kemerahan tu hilang, masuk isyak. Macam tu. Fajar macam ni, subuh. Ikut bergantung matahari, tapi waktu ni tak ikut matahari dah. Misalnya sudah berlalu 7 jam setelah waktu subuh pada hari itu, maka masuklah waktu solat zuhur. Dan wajib kita mengerjakan solat fardu zuhur. Apabila telah berlalu solat zuhur itu 3 jam misalnya, maka masuklah waktu asar dan wajib kita solat asar. Begitulah solat maghrib, isyak, subuh dan seterusnya sehingga habis hari yang panjang itu sama panjangnya dengan masa 1 tahun, berjalan beberapa ratus hari tadi. Dan hitungan solat pun pada sehari itu sama banyaknya dengan hitungan solat selama 1 tahun, kan? Berterusan itu. Jadi kemungkinan waktu tu ada ketika kita tak, kalau orang lelaki lah yang wajib sembahyang Jumaat, ada ketika yang tak boleh kita buat sembahyang Jumaat, macam kita COVID dulu, kan? Mungkin itu akan berlakunya keadaan ni, mungkin macam tu juga, kita tak akan sembahyang Jumaat lagi. Sebab nak keluar bahaya, keluar terpengaruhan Dajjal, kan? Termakan dengan umpan dia, baik dua rumah je. Kalau itu keadaannya, lebih baik kita tak ada Jumaat ni, buat zuhur je. Ya? Ha? Oh, tak ada lah. Dia kira satu hari dia lah. Kalau yang setahun tu, katalah hari Ahad je lah setahun tu. Besoknya baru Isnin dia punya. Hitungan kita lain lah. Hitungan kita kena setahun tu ada Ramadan, kan? Kena Ramadan, kena puasa. Hitungan kita. Ada haji tak boleh lah pergi, kan? Memang tak boleh pergi dah. Jadi apa tu, macam itulah keadaannya. Dia baru satu hari lah, baru Ahad je lah. Kalau Ahad lah, kalau mula Ahad kita tak tahu mula hari apa. Tapi bagi kita dah Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, berterusan. Begitu pula hari yang kedua, di mana panjangnya sama dengan sebulan, dan pada hari ketiga yang panjangnya sama 1 minggu. Maka pada hari tersebut solat yang ditakdirkan seperti contoh yang telah kami sebutkan tadi. Nak ikut jam kita, kan? Masya Allah. Sudah pasti orang yang tak tahu, dia kata tak cukup 1 hari lagi baru zuhur, nak tunggu katalah 3 bulan lagi baru zuhur. Sebenarnya zuhur je lah, tunggu 2 bulan lagi baru jumpa asar. Sekali je sudah pasti dia terkeluar langsung imannya. Kalau begitu pegangannya. Sebab tu saya kata ilmu ni penting, ilmu tentang persediaan kita bertemu Dajjal nanti. Bukan kita minta nak jumpa, tapi kalau dah jumpa, kita dah ada ilmu. Fitnah Dajjal, apa keajaiban yang dia bawa sebagai godaan untuk orang beriman yang berjaya atau yang gagal. Segala kesenangan hidup semua ada kat dia. Tak ada dah kemewahan, senang makan makanan, tak ada kat tempat lain kecuali yang dia punya aje pada zaman tu. Pada zaman tu, zaman datang Dajjal, tak ada dia sumber lain, semua sumber dia aje. Walaupun ada kilang Malaysia ke berai ke benda ke, semua tu dia kontrol belakang. Dia akan kontrol. Tak akan dapat beras makanan pada orang beriman kalau tak ikut taat pada dia, tak sujud pada dia. Benda-benda yang beku dan mati semuanya, segala kesenangan hidup akan ada bersama dengannya, dan benda-benda yang beku akan mematuhinya, termasuk emas, perak, duit.
Kan? Apa benda lah semua taat kat dia aje. Dia kata okey, engkau boleh ambil emas kepada dia sekian banyak, puan tu dapat. Dia kata tak ada ini, tak ada, tak dapat. Dajjal telah diberi peluang oleh Allah untuk menguji umat ini, dengan itulah dakwah dia. Oleh sebab itu Allah SWT memberikan kepada beberapa kemampuan yang luar biasa pada dia. Antaranya adalah sebelum kemunculan Dajjal, dunia Islam akan diuji oleh Allah dengan kemarau panjang selama 3 tahun. 3 tahun berturut-turut. Cuma tahun pertama sebelum dia muncul, hujan turun 2/3 sahaja. Okeylah, masih banyak lah daripada kadar tahunan tu, kan? Setahun selepasnya 1/3 je turun, 2/3 tak ada hujan. Dan tahun yang ketiga tak ada hujan langsung sepanjang tahun. Air susah dah mula terasa susahnya. Ini ujian berat. Orang beriman tetap tenang, tetap bersabar, kuatkan imannya. Tapi orang yang dah keluh kesah ni tak senang, dia mengharaplah, menyalahkan orang. Orang tu patut sediakan air, salahkan kerajaan, salahkan itu, jadi terdesak. Sehingga datanglah dia membawa air. Berebutlah orang, kan? Bawa kemewahan, bawa makanan, bawa segalanya. Waktu tu air dah makin kurang tu, sehingga orang sanggup habiskan emas perak untuk beli sebotol air kecil je. Sanggup lah berapa, tak tahulah berapa kilogram emas kan kalau dia ada, sanggup nak ambil air, nak hidup. Terdesak sampai dia datang, free, tak payah, sujud kat aku, habis. Pada tahun pertama hujan akan kurang 1/3 daripada biasa, yang turun 2/3. Kalau sebulan, kalau setahun tu katalah yang jumlah turun hujan ni katalah 10 bulan ke, ataupun 7 bulan ke, 6 bulan ke contohnya. 6 bulan tu hujan, kita sepanjang tahun 6 bulan hujan, 4 bulan memang tak hujan pun, ataupun 6 bulan lagi tak hujan. Daripada 6 bulan hujan tu, yang tu 4 bulan je, kurang dah. Tapi okey lagi, bekalan masih ada. Tahun seterusnya lagi potong, tinggal 2 bulan je hujan setahun tu, akhirnya tak ada langsung. Dan pada tahun kedua hujan akan kurang 2/3 daripada biasa, dan pada tahun ketiga hujan sama sekali tidak turun. Umat Islam ketika itu dilanda kelaparan dan kekeringan, kemarau panjang. Pada saat itulah Dajjal akan muncul membawa ujian. Jadi orang semua terdesak, nak sangat nak cari, dia bawa. Siapa tak nak? Banyak kan orang kan sanggup lah, dah lama dah tak ada air, tak ada makanan. Bukan takat airnya rosak, bila tak ada air, benda lain pun akan mati. Daging mungkin tak ada, buah-buahan pun makin tak ada, makanan makin kurang. Itu. Jadi dia bawa mai, semua kebanyakan orang yang tak kenal, dia sujud, sanggup lah, yang penting aku dapat makan. Mungkin orang tu dia kata aku sekadar nak ambil makanan je, sujud lah, lepas tu taubat balik, kan? Itu yang kita sebut, bila sekali dia beriman pada Dajjal, tak akan dia patah balik dah, tak akan dia dapat bertaubat syahadah semula. Dia kekal dengan kekafiran dia tu, na'udzubillah. Ini yang bahaya, kekal sampai mati, kan? Dia tak akan patah balik. Pada saat itulah Dajjal akan muncul bersama ujian. Maka daerah mana yang percaya bahawa Dajjal itu Tuhan, daerah ke, rumah ke, Dajjal akan berkata kepada awan, turun hujan kat rumah dia, turun hujan kat tanah dia, turun hujan kat kawasan kampung. Kata satu kampung semua nak sujud pada dia, mewah, dapat hujan, pokok subur, semuanya, makanan lengkap, semua ada kat tempat dia. Walaupun rumah sebelah-sebelah kita teres ni, kan, sebelah tu beriman pada Dajjal, sebelah ni tak nak beriman pada dia, kekal iman pada Allah. Sama belah sana mewah, makan, minuman, air sedap semua ada. Belah kita apa pun tak ada. Belah yang beriman ni, beriman pada Allah, akan rosak semua. Malah kalau pergi, katalah dia tu jiran baik, dia ada makanan lebih, air lebih, dia bagi kat jiran sebelah yang beriman pada Allah, bagi, bawa masuk dalam rumahnya, rosak terus, semua tak boleh makan, tak boleh, tak dapat. Dia perintah hujanlah tempat tu, turunlah tumbuhan macam-macam dia boleh bagi. Lalu hujan pun akan turun dan bumi pun menjadi subur. Manakala penduduk yang tidak percaya dengan ketuhanan Dajjal, mereka akan tetap berada dalam kelaparan.
Walaupun ladang mereka berhampiran dengan tempat subur, kalau dia duduk dalam kebun sayur pun memang tak boleh, semua hancur kan. Ternak, kambing pun ada, ayam belakang rumah, semua tak boleh makan, mati semua kalau dia masih kekal iman pada Allah. Itu ujian berat. Itu yang kita tak, bila pejam-pejam mata fikir-fikir, tak terdaya iman kita ni nak hidup kalau Allah tak tolong pelihara iman kita. Kecuali Allah jaga iman kita, pelihara kita, insya-Allah selamatlah apa keadaan pun. Itu yang kita minta, supaya Allah masukkan kita dalam peliharaan dia, yang dimiliki oleh golongan yang mempercayai ketuhanan Dajjal. Duduk dalam kebun tu pun dia takkan dapat. Begitu pula halnya dengan keadaan binatang, ekonomi, perdagangan, segala sumber kehidupan sama aja. Habis jatuh, habis hancur, habis semua tak ada. Dia hanya hidup badan dia aja, dengan ibadah dia aja, orang Islam. Jadi semuanya akan menjadi makmur, stabil, meningkat dan maju bagi mereka yang beriman pada Dajjal. Hebatnya dia yang pemerintah, dia sebagai pemerintah lagi hebat pemerintahan dia. Dia sebagai businessman lagi hebat kekayaan bisnes dia. Semua dapat. Dia yang suka dengan harta-harta banyak, emas nak kumpul, dapat berapa banyak dia nak. Ikut kehendak nafsu semua. Maksud dia nak macam tu, dapat. Dajjal bagi semua, tak kurang pun khazanah dia. Sebab bila dia lalu ni, semua khazanah perut bumi yang tertanam dalam bumi tu semua akan dikorek ikut dia belakang, keluar ikut dia, taat pada dia. Sebaliknya bagi mereka yang tidak mahu mengikutinya, mereka akan terus hidup dalam kekeringan, kemunduran, kemerosotan. Dalam hal ini ada disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, sebelum tu Nabi ingatkan kita, jangan tamak dengan dunia, jangan peduli orang dapat banyak, yang penting kita jaga ibadah kita, dapat apa yang halal, yang cukup keperluan cukup. Ini latihan supaya kalau zaman tu pun kita tak boleh, kau dapat mewah, biarlah engkau kafir, kami nak jaga iman. Tak dapat apa ni, tak apa, yang penting kau iman. Ini latihan daripada sekarang. Jangan tamak dengan nafsu, tengok orang tu dapat, tak boleh, kita pun haram pun haram, ambil jugalah nak pergi dapat sama dengan dia. Kalau itulah kita punya kehidupan kita, nampaknya zaman ni habislah. Akan pergi sana lah, orang semua dapat tu, dia dapat tu, kita tak dapat, jomlah pergi. Sebab itu nafsu kita macam tu. Iman kita sekadar-kadar boleh semayang cukuplah, tapi nak tamak dengan harta, habis. Tapi kalau kita dah melatih diri kita, mudah-mudahan lah, saya bercakap pun dapat jugalah, latihan melatih diri supaya tak tamak macam orang dapatlah engkau punya habuan. Aku takat ni je lah, rezeki yang Allah bagi, Alhamdulillah kan, apa yang ada, Alhamdulillah. Tak nak berebut berlomba dengan orang yang haram pun kita bantai semua. Ini nampaklah ciri-ciri engkau ke zaman Dajjal habis kan. Fayati 'alan nasi fad'uuhum fayu'minuna bi wa yastajibuna lahu. Al-hadis, tengok maknanya. Lalu Dajjal datang kepada satu kaum dan mengajak mereka supaya beriman kepadanya. Apabila mereka menerima seruannya, beriman pada dia, dia akan menyuruh awan menghujani mereka. Tanda orang tu beriman pada dia bila yang pertama sekali sujud pada dia, dan mengaku macam ucapan syahadah, engkau Tuhan. Cakap dalam bahasa apa pun, ya kami mengaku engkau Tuhan, na'udzubillah. Cakap macam tu habis dah jadi dah register dah jadi kafir kan. Kalau dia tak ni, dia tetap kena kata engkau Dajjal, engkau pembohong, musuh Allah, musuh Rasul. Ini iman dia, tetap dengan imannya. Tapi kalau dia kata betul lah gitu, engkau sebagai Tuhan lah, aku sujud nak ambil barang lah. Dan bila dia dapat, yang keduanya, bila dia dapat pemberian Dajjal, itu tanda dia dah jadi confirm ahli Dajjal. Dia menyuruh awan menghujani mereka, maka tanah pun akan subur, keluar buah. Malah tanah tu, katalah tanah dia yang asalnya kering kontang, padang pasir lah. Bila dia beriman pada Dajjal, dia boleh minta, aku nak makanan ni, makanan pokok semua tumbuh. Dajjal boleh perintah, nak apa, durian D24, musang king kan, blackthorn, semua boleh. Boleh minta semua. Minta on the spot, keluar dapat. Bukan baru dapat biji benih, nak tanam 4-5 tahun 10 tahun lagi tak, terus keluar buah, ambil makannya. Dan menumbuhkan pelbagai tanaman, binatang ternak. Mereka juga menjadi gemuk
dan penuh berisi susunya binatang tu. Daging penuh, susu banyak. Manakala kaum yang lain yang tidak mahu mengikutinya dan tidak mahu mempercayainya sebagai Tuhan, mereka akan tetap berada dalam kesengsaraan duniawi. Tapi mereka ni tak rasa sengsara. Kalau dia memang sengsara, tak dapat makan, orang sebelah dapat mewah, dia tak dapat, rasa hati macam-macam lah. Tapi dia tetap bertenaga, bukan kata melepek mati kebuluran. Dia tetap bertenaga. Macam kita puasa lah, orang yang tak Islam tengok, you boleh ke travel ni tak makan kan, boleh buat ni tak makan, duduk jabat berapa jam tak makan tak minum, pelik dia. Tapi orang Islam main bola pun boleh, bekerja kebun boleh, pergi bendang puasa Ramadan, tak heran pun. Ada aja tenaga dia. Tenaga Allah yang bagi. Sengsara, hujan tidak turun di kawasan mereka, tanah mereka terus menjadi kering kontang, tidak ada tanaman walaupun sebelumnya subur, tapi habis. Atau binatang ternak yang dapat dihasilkan, tak ada binatang ternak yang dihasilkan, mati binatang tu. Apabila Dajjal melalui mana-mana kawasan atau kota yang telah roboh dan hancur, dia akan berkata, keluarlah segala perutmu. Bangunan runtuh, roboh, dia boleh ambil harta yang ada dalam tu. Mungkin, na'udzubillah lah, contoh ni buat cerita kan, gempa bumi di Syria, Syam, di Turki kan, roboh tu macam-macam harta termasuk dalam tu, mana orang nak korek ambil dah kan. Mayat orang ambil jenazah je, dia boleh ambil, dia perintah mana harta keluar main. Syaitan-syaitan lah, jin-jin yang korek ambil, jadi tentera dia, keluar semua benda-benda yang berharga dalam tu. Itu jadi pemberian dia kepada pengikutnya. Maka akan keluarlah segala simpanan tambang, harta kita sebut harta karun lah, emas, perak, galian dan sebagainya, yang berharga yang berada di bawah tanah itu, dan dengan segera mereka mengikutinya seperti sekawan lebah yang terbang mengikuti ke mana saja ketuanya terbang. Jadi jin-jin akan ikut dia, syaitan-syaitan yang akan bawa barang-barang tu. Macam mana pemandangan, macam mana keadaan, kita tak boleh nak bayang. Jadi kekayaan tu dibawa oleh jin, syaitan. Jin rupa manusia ke? Boleh jadi dia menyerupai manusia ke? Wallah alam, tak disebut benda tu. Tapi jin-jin ni jadi petugas dia. Petugas dia, pekerja. Kadang-kadang jin datang dulu. Macam mana dia boleh pergi ajak orang sujud pada dia, sedangkan 40 hari, katalah setahun pun rasa nak pergi ajak orang bukan senang. Tapi sebelum dia sampai pada satu tempat, jin-jin syaitan ni lah yang pergi bekerja ni. Pergi dulu dah ajak dah orang ni, boleh jinak dah orang ni kepada sujud pada dia. Cuma Dajjal tak sampai lagi kampung dia, orang tu dah bersedia dah nak beriman pada Dajjal. Akan disebutkan nanti tentang dakwahnya, iaitu jin tu akan bekerja. Dan ada pula diriwayatkan bahawa pendokong Dajjal akan memiliki bergunung-gunung roti. Maksudnya mewah lah makanan, bukan makan cukup-cukup, makan mewah, melimpah ruah. Sedangkan golongan yang tidak percaya dengan ketuhanannya berada dalam keadaan kelaparan dan kefakiran. Dalam hari ini sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, qila fama ya'ishu an-nasu bidzalika zaman. Kalau macam tu, macam mana orang Islam boleh hidup ya Rasulullah pada zaman tu? Hidup macam mana? Jawab baginda Nabi, qala at-tahlil wat takbir wat tasbih wat tahmid wa yajra dhalika alaihim majrad ta'am. Mereka terus berzikir, bertahlil, takbir, tasbih, tahmid, berzikirlah, termasuklah salawat lah, apa semua amalan zikir, ibadah. Jadi zikir-zikir itu seolah menggantikan makanan, jadi energi untuk dia orang, tenaga dia tak lemah. Walaupun tak ada makanan yang masuk, minum tak ada. Jadi kalau kita jarang menghabiskan untuk zikir, berat kita nak duduk zaman tu, duduk berzikir, lama jemu baru 3 dah letih Ustaz. Jemu lah kan, baru baca Quran semuka, letih nak buat apa lagi. Lain kali tengok orang luar makan mewah, hebat mewah, jom habis. Jadi orang yang banyak menghabiskan masa untuk ibadah, insya-Allah dia dah terbiasa dengan banyak masa ibadah dia. Jadi kita kena sibukkan diri kita dengan benda macam ni.
kan? Sibuk, tak ada apa dah. Nak pergi cari makan, tak ada dah makanan. Nak tolong masak kat cik suami, tak ada apa dah. Bawang pun habis, kan? Semua rosak, tak ada makan. Duduk berzikir je lah, duduk berzikir, baca Quran, sembahyang, ibadah. Berapa jam Ustaz nak buat tu? Itulah sepanjang kekuatan kita. Allahu Akbar. Itulah, duk fikir macam mana iman kita nak hidup di zaman tu. Hanya Allah yang pelihara, ya. Macam yang ada suami kan, kalau suami tak makan, tak ada kita masak, macam marah suami, marah isteri je, macam mana pula hukum Islam? Dan kita bukan tak mau masak, dia marah pasal tak mau masak. Nak pergi masak, kau pergi tengok dapur ada apa? Buka bawang busuk, buka beras berulat, buka air dia mungkin busuk berdarah ke apa. Semua apa pun tak ada. Nak suami tu ikut dia ajak isteri tu ke? Suami dia ikut Dia takut suami telah mengajak isteri tu. Itulah. Itu semua kena iman kita lah semuanya, kan. Kadang dia kebanyakan Nabi sebut isteri yang mudah terpengaruh dengan luar. Sampai suruh cik suami ni ikat, kalau boleh mampu ikat tambat dia kat tiang-tiang, kan, kaki katil apa tambat tu. Gari dia kat situ, kan. Tapi mungkin juga isteri rosak dengan suami yang ajak jom ke, tak tahan lagi, boleh jadi juga, kan. Jadi dua-dua tu kena kuat iman. Siapa yang pergi, kalaulah mungkin ketua rumah, suami isteri, kalau pergi mungkin satu rumah tu akan terpengaruh semua. Yalah, dia akan ajak anak dia, boleh jadi kan mudah terpengaruh yang lain. Sebab akan dicerita nanti, apa tadi kita kata, sebelum Dajjal sampai, syaitan ni jadi ejen yang pergi setiap pintu rumah. Kalau syaitan ni memperdaya ahli rumah tu, ketua rumah, berarti satu rumah tu beres lah, semua okey dah, ikut geng Dajjal belakang. Dia akan datang dalam rupa arwah keluarga yang mereka sayang sangat. Mungkin bapak dia dah meninggal, mak meninggal, datang rupa mak dia, ayah dia, suaminya ke isteri dia ke yang dah meninggal. Dia beritahu lah, kami dah mati, kami tahu yang sebenar mana Tuhan bukan Allah, bukan Muhammad Rasul, Muhammad pembohong, yang sebenar ni Tuhan kita yang ni Dajjal. Jadi kalau ahli rumah tak pernah tahu benda tu cara syaitan, ya ke? Mak, terima kasih beritahu ya. Kan? Habis satu rumah tu terpengaruh. Dah tanda, dah pangkah dah. Piramli punya pangkah. Penyamun tarbus dia. Dah pangkah siap dah. Orang ni beres. Ahli rumah ni. Pergi rumah pula selain. Beritahulah, aku mak engkau ni dah mati dah. Ni Tuhan ni hidupkan balik. Yang sebenar dia adalah Tuhan, bukan Allah, bukan Muhammad, bukan Quran. Kalau ahli rumah tahu lah, berambus engkau dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah kau keluar dari sini. Kau syaitan, bukan mak aku, bukan ayah aku, bukan suami aku, isteri aku, kan? Halau keluar. Habis rumah tu tak dipangkah, selamat. Kan? Tak boleh terpengaruh. Tapi apa ni, boleh jadi juga kalau ketua rumah tak keluar, maksud suami dia kuat, mungkin anak lari keluar juga, boleh jadi. Itu yang Nabi suruh tambat ikat tadi ni, supaya jangan keluar daripada rumah. Keadaan yang macam tu. Allah Akbar, Masya Allah. Jadi suami lah kena, kesimpulan kekuatan tu pada suami sebenarnya, kan. Kuatan iman, kekuatan amalnya, kuat pendirian dia, biar lapar tak apa, yang penting iman kita selamat. Allah Akbar, Masya Allah. Ada bersamanya seumpamanya syurga dan neraka. Antara ujian Dajjal adalah akan kelihatan bersama dengannya seumpama syurga dan neraka, dan juga sungai air dan sungai api. Dajjal akan menggunakan kedua-dua ini untuk menguji iman orang Islam, kerana hakikat yang sebenarnya adalah sebalik daripada apa yang kita lihat. Kita nampak, oh air, tapi sebenarnya api. Mungkin maksudnya air ialah kita boleh minum, bukanlah api masuk. Tapi ambil air, habislah kau, api neraka lah kau dapat. Kau ambil api, walaupun membinasakan engkau, maksudnya tak terima air dia, benda yang baik daripada Dajjal, tapi kau dapat syurga Allah, air Allah Ta'ala, tenaga daripada Allah, iman daripada Allah. Begitulah syurga dan neraka. Ambil syurga dia, neraka Allah. Ambil neraka dia, syurga Allah, dapat syurga Allah. Hadis Hudzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW,
yakhruju dajjal aduwullah wa ma'ahu junud minal yahud. Sabda Nabi maksudnya dajjal musuh Allah ini akan muncul bersama dengan tentera-tenteranya yang terdiri daripada orang Yahudi. Yahudi jadi pendokong dia, barisan depan dia. Maksudnya orang kanan dajjal. Yahudi. Sebab Yahudi memang menganggap dia sebagai pemimpin, sebagai pemimpin yang dinanti-nantikan. Dan bangsa yang lain yang Nabi ikut ya, tapi mungkin belakang-belakang. Lepas tu Nabi kata dia bermula daripada sempadan Syam dan Iraq, di utara Syam, dan dia jelajah kawasan Iraq dulu habis. Iraq, Syam dia tak masuk lagi. Syam waktu tu ada Imam Mahdi. Ada Imam Mahdi, Baitul Maqdis Imam Mahdi, Syria Imam Mahdi. Tentera Imam Mahdi kawasan tu, Iraq dia masuk. Dia lalu sampai Iran. Masa tu pengikut dia baru sikit. Sampai Iran, pengikut dia dah berganda ramai. Semuanya orang Yahudi Iran ni kan jadi pendokong dia. Nabi kata 70,000 Yahudi Asfahan akan jadi pendokong dia. Jadi dia orang lah yang membawa segala kemewahan tadi, yang nak bahagi-bahagi pada pengikut-pengikut Dajjal yang lain. Dan orang yang akan dibunuhnya kemudian akan dihidupkan semula. Dia nak tunjuk dia Tuhan, tunjuk depan orang, dia bunuh, dia suruh hidup balik. Hidup, dia boleh perintah je. Sekali je lah. Dia tak boleh buat banyak kali lah. Jadi penipuan dia tu sekali itulah. Tapi dia akan bergerak laju macam tu. Dan ada yang bersamanya segunung daripada sarit. Sarit ni makanan roti yang paling sedap lah zaman Nabi SAW. Roti sarit, ada campuran roti dengan kuah-kuah dan sebagainya, campur dengan kuah daging. Dan sungai air tawar, air yang paling sedap lah. Yalah, semua orang nak air tu kan. Bukan air campuran ni, air mineral biasa. Sungguhnya aku akan menyifatkan kepada kamu Dajjal itu buta matanya yang kanan, dan ditulis pada dahinya perkataan kafir, kafara tu, yang dapat dibaca oleh setiap orang beriman, baik orang yang baca ataupun yang tak reti bahasa Arab. Dia tak reti pun alif bata, tapi kalau Allah terima imannya, dia tahu itu ada huruf kaf, fa, ra. Sebagai kayu ukur dia ni selamat tak selamat. Kalau dia nampak, berarti dia selamatlah imannya. Dia ikut, dia menentang Dajjal. Maka apa yang dikatakan syurga itu sebenarnya neraka, kata Nabi SAW. Dan apa yang dikatakan neraka itu adalah syurga Allah Ta'ala. Dalam riwayat yang lain ada disebutkan inna ma'ad dajjal idza kharaja ma'an wa naran fa amma alladhi yara an-nasu annahu nar fa ma'un baridun wa amma alladhi yara an-nasu annahu ma'un fa narun tahriq. Sungguhnya bersama Dajjal itu ada air dan api. Apa yang dilihat oleh orang akan api itu sebenarnya air yang dingin, air yang sedap. Mungkin ni yang kita sebut kemungkinan dua. Kemungkinan orang yang ambil air tu, ambil air dia maksud ikut Dajjal. Bila Dajjal pergi, dia akan sengsara nanti. Dia akan sengsara balik. Kemungkinan yang pertama. Dan dia ambil syurga Dajjal, Dajjal dah pergi mana dah? Dajjal mati, dia akan jadi miskin balik, dia pula tak ada makanan, hilang semua kekayaan dia, susah hidupnya, sengsara hidup rumah tangga dan sebagainya. Kemungkinan yang kedua, tak, dia tetap dengan kemewahan Dajjalnya, tapi akhirat nanti tu dia akan dapat neraka. Dan apa yang dilihat orang akan air itu sebenarnya api yang membakar. Maka siapa di antara kamu yang bertemu dengan keadaan itu, maka hendaklah dia melemparkan dirinya ke dalam kawasan yang dikatakan api neraka. Kalaulah dia ni orang Allah pelihara iman dia, dia mungkin duduk di luar rumah, tapi dia tetap dengan surah kahfinya, mungkin dia ingat Allah selamatkan iman dia. Dajjal akan seksa dia dengan cara campak dia dalam api. Campak dia dalam api. Tapi bila campak dalam api, tak terbakar api yang tak menyeksakan orang tu pun. Itu pun ada dua kemungkinan. Mungkin dunia pun bila Dajjal pergi, dia selamat juga. Atau dia memang mati, tapi syurga Allah. Dia syurga Allah. Kerana sebenarnya itu adalah air yang dingin dan lezat, katanya, kawasan api tadi. Kecepatan perjalanannya dari negeri yang tidak dapat dimasuki.
insya-Allah. Jadi kalau kita bayang hal-hal macam tu, ya Allah, macam mana kehidupan kita nanti, yang sudah pasti rasanya berat kalau ikut ukuran iman kita hari ni, senipis bawang ni, kan? Yang beratlah nak berdepan dengan situasi yang macam tu, kecuali Allah yang pelihara kita. Sebab tu jaga amalan kita, yang nanti dah disebutkan tentang amalan bacaan doa sebelum bagi salam sampai tahiyat, amalan surah Kahfi. Sebolehnya saya sarankan usaha hafal surah 10 ayat pertama tu, surah Kahfi. Usaha hafal. Kan, hafal. Alhamdulillah, orang yang dah hafal, nikmat, satu nikmat. Hafal 10 pertama, kalau dah lancar tambah 10 akhir, kalau dah okey tambah lagi lah yang Kahfi tu, ayat 11, 12, 13 sampai ke atas. Jadikan hafalan, kalau boleh baca dalam, jangan bagi terlupa. Kadang Quran ni sifat dia, kalau lama kita tinggal dia akan lenyap, hilang kan. Nak kena hafal balik berat lagi berat. Jadi kena baca selalu supaya dia refresh terus, ingat kan. Ini antara seolah ubat vitamin utama kita untuk selamat, kan? Sebenarnya hadis tajuk kecepatan perjalanan tadi, qulna ya Rasulullah wa ma isra'un fil ard. Sahabat tanya, qala kal ghaithi istadbarat hurrih. Tu, kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cepatnya dia lalu di muka bumi ni? Dia dah 40 hari tadi, ataupun setahun lah, kita ukuran kita setahun 2 bulan tu, 2 bulan setengah. Macam mana dia boleh jelajah seluruh kampung? Cepat macam mana, sahabat tanya. Rasulullah kata, kecepatan perjalanan adalah seperti kecepatan al-ghais. Ghais ni hujan siram. Bawa angin tiup, jalan gitu je. Dia tak stop. Dia tak berhenti tidur semalam kat hotel mana ke, tak ada. Dia jalan, dia menjelajah, itu je. Kecepatan perjalanan seperti ghais, hujan atau awan yang dipukul oleh angin yang kencang. Sebab tu macam mana kita tertanya tadi, buat soalan tadi, macam mana orang boleh terpengaruh dengan ajakan dia laju macam tu. Itulah syaitan yang bekerja ni, yang pergi rumah-rumah sebelum dia dah sampai. Kecepatan yang seperti ini tidak ada pada kenderaan orang dahulu. Kalau hari ini mungkin dapat kita bandingkan macam kecepatan jet tempur yang digunakan oleh tentera dalam peperangan, atau lebih cepat dari itu lagi, sehingga beribu kilometer dapat ditempuh dalam 1 jam perjalanan. Dia lalu gitu je. Bahkan mungkin lebih cepat lagi dari itu, seperti yang disebutkan oleh dalam hadis, fayaridu kullu man hallid wa tutwa lahul ardu tayya farwatil kabashi. Lalu Dajjal akan mendatangi setiap tempat sumber air, setiap daerah, setiap kampung. Maksudnya mendatangi setiap kampung, dan dilipatkan baginya bumi ini. Maksud lipat bumi yang jauh tu jadi cepat sampai. Lintas laut Hindi tu sekejap je, zup sampai sini dah. Okay. Kita 8 jam pergi Jeddah, dia buktah 1 hari berapa jam je sampai dah, kan? Tak sampai 1 hari, 1 jam dah sampai. Dan dilipatkan baginya bumi ini laksana lipatan kulit kambing kibas. Itu perumpamaan contoh lah. Maksud hadis ini, Dajjal akan berjalan di atas muka bumi ini dengan cepat sekali, sehingga dalam masa yang singkat dia telah dapat menjelajah dunia, dan penghuni dunia akan segera mengikutinya. Dia berhenti juga, ada beberapa tempat yang dia berhenti, tapi kebanyakan dia lalu. Antara tempat yang dia berhenti agak lama adalah di Madinah. Tak pasti hari, tapi boleh berhenti di situ. Bukan dalam Madinah, kan nak masuk Madinah tak boleh. Dia duduk di sempadan luar yang tempat tu dah ada sekarang, bukitnya, istananya dah ada sekarang ni situ, sehingga dia buat beberapa gempa bumi. Dia hentak jadi gempa bumi 3 kali di semenanjung Arab tu berlaku gempa bumi, sehingga orang dalam Madinah, yang duduk Madinah, macam tadilah, hilang makanan, hilang apa semua. Allah keluarkan orang munafik daripada Madinah kerana mereka tak sabar dengan tak ada makanan tu, tak ada minum, lari pergi mana? Tak ada tempat lain, Dajjal tu kat istana tu. Sehingga dia duduk situ dengan lama, mempengaruhi orang-orang tempatan untuk kekal iman pada dia. Sehingga dia kisahkan, disebutkan nanti, seorang lelaki yang berdebat dengan dia. Dajjal akan berjaya dengan perjalanan yang cepat ini. Dajjal akan berjaya melepaskan diri daripada pengamatan orang yang hendak meneliti kekurangan. Orang tak nampak lah dia punya cacat dia tu, sehingga orang banyak akan tertipu dengan muslihatnya dan tidak berkesempatan memperlihatkan matanya yang buta. Kan, kalau nampaklah mata buta cacatnya tu, orang pun tahu
Apa Tuhan tak handsome? Kan? Tuhan huduh pun macam ni. Tak boleh ke kun fayakun jadi handsome? Orang pun tertanya-tanya macam tak apa nak percaya. Tapi orang tak nampak benda tu. Dia laju zu tak nampak. Sehingga orang nampak hanya nak dapat makan minum tu dia. Ya. Tapi orang beriman tahu dah. Orang yang beriman dan yang ada ilmu ni dia tahu dah. Ya. Namun kalau kita cerita kat orang pun, aku tengok mata dia cacat, mana aku tak nampak pun. Dia beriman, dia tak nampak, tak ada, mana ada, tak ada pun. Namun demikian, Dajjal tetap tidak dapat memasuki dua kota suci umat Islam, Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Maka penghuni kedua-dua kota ini akan selamat daripada fitnah Dajjal. Yang beriman, bukan semua yang duduk dalam tu semua selamat dah. Nanti Allah tapis. Jadi dinamakan hari tersebut hari khalas. Kan disebutlah hadis. Hari pembersihan. Allah nak keluarkan orang beriman, nak keluarkan orang munafik dengan orang kafir semua keluar. Yang kekal hanya yang beriman pada Allah. Jadi hari penapisan. Hadis satunya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innahu la yabqa syai'un fil ardi illa wati'ahu wa zahara alaihi illa Makkah wal Madinah. Sungguhnya tidak ada sebuah negeri pun yang berada di atas muka bumi ini kecuali akan dijelajahi oleh Dajjal, dan ia akan menguasai negeri-negeri tersebut kecuali Makkah dan Madinah. Jadi berarti dia bukan pergi negara Islamnya. Orang sebab berhala pun ikut dia, tapi tak ada lah beriman dia orang tu, semua sepatih-patih ikut. Negeri Kristian ke tetap jadi pengikut dia. Maka Dajjal tidak melalui mana-mana jalan nak masuk ke kedua kota itu. Kenapa? Kecuali di sana ada malaikat nak masuk, malaikat halang. Ya. Menjaganya dengan pedang yang terhunus, malaikat kontrol, tak boleh masuk dua kota ni. Maka Dajjal hanya boleh sampai di kawasan yang berbatu merah dekat persimpangan Sabikhah, satu tempat bukit tu. Lalu bergegarlah kota Madinah sebanyak 3 kali. Dia yang buat bagi berlaku tu. Kan? Jadi apa beza kita kata duduk di sini pun mungkin ialah luar kota Mekah Madinah pun terpengaruh dengan Dajjal, mungkin diuji juga, dalam tu pun diuji. Sehingga orang yang tak beriman lari keluar. Bezanya kalau kita duduk sini mungkin nampak jiran sebelah terliur kita. Kan? Dia dapat, kita tak dapat. Tapi di Mekah tak ada jiran yang dapat macam tu. Yang tak beriman, dia tak duduk di rumah dia tak dapat kemewahan, dia keluar pergi sana. Dia tak mau masuk dah, duduk sana, duduk luar. Takkan masuk lah dalam dua bandar ni. Jadi sekurangnya orang beriman ni tak terumpan lah dengan jiran yang mungkin mewah kepada. Semua susah. Lalu bergegarlah kota Madinah sebanyak 3 kali. Maka tidak ada seorang munafik, sama ada lelaki ataupun munafik perempuan, kecuali dia akan keluar daripada Mekah Madinah. Orang munafik, orang imannya iman palsu, iman sekadar duit, iman sekadar kadar ni, bukan iman benar-benar, maka habis semua, dia akan lari pada Dajjal. Maka Madinah itu sama seperti tempat pembakaran besi yang mengeluarkan karat daripada ni. Contoh Nabi buat, orang dulu nak bagi faham, besi karat ni nak bersih bagi cantik kena bakar, ketuk lah kali baru jadi bersih tu yang cantik, jadi pedang kilatnya kan. Jadi Nabi buat contoh macam itulah Mekah Madinahnya. Banyak karat, banyak orang tak elok ni, Allah keluarkan semua, tinggal yang bersih ya di kota Mekah dan Madinah. Maka Madinah itu sama seperti tempat pembakaran besi yang mengeluarkan karat daripadanya, dan pada hari itu dinamakan sebagai hari khalas, pemenapisan, pembersihan. Kita pun nak cakap khalas, ada yang khalas, habis bersih dah, tak ada apa dah. Perkataan malaikat yang disalahati. Jadi bila Dajjal duduk di istana tu, agak lama dia di situ, lama pun mungkin sehari 2 hari di situ. Apa dia buat? Yang pertamanya dia nak supaya orang ni beriman dengan tetap pada dia, tetap pada dia. Dan ketika tu Dajjal ni sentiasa Dajjal sentiasa diawasi oleh malaikat. Tapi malaikat takkan boleh halang. Tengoklah, awas dia apa yang berlaku, kan? Jadi malaikat ni ada dekat dengan dia.
Wallah alam, kita nampak rupa malaikat ke? Dia nampak rupa orang ke? Kita pun tak tahu. Mungkin nampak dalam rupa manusia. Boleh jadi. Sabda Rasulullah SAW, malahu ma'ahu malakan. Bersama dengan Dajjal ada 2 malaikat. Minal malaikati yushbihani nabiyyain. Dia rupa manusia lah. Ni baru jelas. Dia rupa manusia macam 2 orang nabi, orang soleh, tapi duduk sebelah Dajjal. Mungkin benda ni berlaku hanya di Madinah sahaja. Yang 2 orang soleh ni duduk sebelah Dajjal. Menyerupai 2 orang nabi. Kalau mahu aku sebutkan nama mereka macam nabi apa, aku boleh sebut nama malaikat tu macam nabi ni, nabi tu. Cuma Nabi Muhammad tak sebut nama nabi siapa. Akan dapat aku menyebut namanya dan juga nama kedua-dua ayah mereka. Ni rupa malaikat lah, rupa malaikat macam nabi tu. Satu daripada malaikat itu berada di sebelah kanan Dajjal, dan satu lagi berada di sebelah kiri Dajjal. Kehadiran mereka merupakan ujian daripada Allah juga. Jadi orang nampak dia, orang nampak bila dia rupa manusia. Jadi orang tak tahu tu malaikat. Dengan orang ingat tu pengikut Dajjal lah. Lalu Dajjal berkata kepada orang ramai, bukankah aku ini Tuhan? Dajjal kata, akulah Tuhan kamu. Betul tak? Jangan. Bukankah aku Tuhan kamu? Bukankah aku dapat menghidupkan yang mati? Lalu jawab satu malaikat yang sebelah kanan, engkau bohong, pembohong. Seorang malaikat kata, engkau pembohong, kau kadzab, kau Dajjal. Dajjal ni memang temberang pembohong, kadzab. Tapi perkataan dia, Dajjal boleh hapus sehingga orang tak dengar. Yang dengar Dajjal dengan satu malaikat lagi, seorang lagi malaikat. Orang ramai tak dengar. Yang kata dia kata kau bohong tadi, ucapan malaikat itu tidak didengar oleh sesiapa kecuali malaikat yang seorang lagi sebelah sana dengar. Lalu malaikat itu kata, engkau benar. Engkau tu bukan Dajjal, engkau tu malaikat yang kata bohong tadi. Betul, engkau cakap tu betul. Yang tu orang dengar pula. Jadi celaru orang. Oh, dia ni orang nampak orang soleh ni, baik ni, dia pun kata Dajjal betul. Orang dengar macam tu. Timbul fitnah lagi. Sehingga mereka ni memang mereka ni dah ikut Dajjal dah. Tak ada orang beriman depan ni, depan Dajjal tu. Cuma nak bagi lebih yakin kata itu Dajjal. Sebab mereka mungkin nampak kecacatan Dajjal tu. Sebab Dajjal duduk berhenti situ, nampak macam ragu-ragu dah. Tapi dah orang soleh ni kata engkau betul, macam mengiktiraf Dajjal. Oh, dia orang kata okey lah, betul lah, yakinlah dia orang. Sujud lagi pada Dajjal. Padahal malaikat tu kata untuk malaikat sebelah ni. Jadi walau bagaimanapun ucapan malaikat yang kedua ini dapat didengar oleh semua orang. Lalu orang menyangka bahawa malaikat itu menyokong perkataan Dajjal, dan inilah yang dikatakan ujian fitnah yang berat. Lagi tambah, orang beriman tak ada pun depan. Orang beriman duduk Madinah tak keluar pun. Dia orang ni macam dah ragu-ragu macam 50. Ya ke Tuhan kita macam ni? Huduh yang rupa. Kan? Dah nampak ragu-ragu. Tapi dah dia kata betul. Semua sujud balik. Dan ada lagi satu peristiwa, iaitu tentang Dajjal tunjuk kehebatannya depan dia orang ni, sehingga mereka semakin sujud, semakin yakin. Semakin keliru dengan apa yang terjadi disebabkan salah faham dengan ucapan malaikat yang kedua ini, sehingga ramai orang yang akan menjadikan korban ketika itu bantuan syaitan dan diperkukuhkan kedudukannya. Hadis, syaitan juga akan bersungguh-sungguh membantu untuk menjayakan program kesesatan Dajjal ini. Bagi syaitan, inilah waktu yang terbaik untuk menyesatkan lebih banyak lagi anak cucu Adam AS. Hal ini disebutkan dalam hadis, wa inna min fitnati an yaqula lil a'rabi ara'aita in ba'athtu laka wa abaka wa ummaka atashhadu anni rabbuk fayaqulu na'am fayatamathalu lahu syaitanan fi surati abi wa ummi fayaqulan ya bunayya ittabi'hu fa innahu rabbuka fayattabi'hu. Sungguhnya di antara fitnah Dajjal itu bahawa dia datang kepada seorang Arab Badui, maksudnya orang yang lemah iman. Ni istilah dulu. Kalau sebut orang lemah, orang kampung, orang yang tak ada adab ni, orang sebut Arab Badui. Yang lemah iman dan tidak berilmu. Lalu dia berkata padanya, apakah engkau akan percaya aku seandainya ku hidupkan semula ayah dan ibuku? Semua orang yang tak ada ilmu ni akan sebutnya tu. Arab Badui itu menjawab, ya. Maka Dajjal menyuruh 2 ekor syaitan menjelma daripada syaitan, akan jadi pembantu dia.
pergi. Kan? Jadi mungkin ni peristiwa di masa di Madinah tu, di luar Madinah ni. Dia tanya pada orang ni, kau percaya tak kalau aku boleh hidupkan orang yang dah mati? Kau percaya pada aku sebagai Tuhan? Dia orang kata ya. Maka dia perintah pada 2 syaitan suruh berlakon. Seorang di antara keduanya merupakan ayah dan seorang lagi menyerupakan ibu. Lalu keduanya berkata, wahai anak-andaku, dia adalah Tuhanmu yang sebenar, maka ikutlah dia. Maka si anak tadi pun percaya dengan Dajjal. Lalu hadis lain kita baca lagi sikit. Lalu Allah SWT menyerahkan kepada Dajjal akan syaitan-syaitan yang ada di timur dan di barat. Jadi syaitan semua jadi petugas Dajjal. Dan mereka pun datang berbondong-bondong ke hadapan Dajjal dan menunjukkan kesediaan mereka untuk mengikuti apa sahaja perintahnya. Mereka berkata kepada Dajjal, gunakanlah kami untuk apa saja tujuanmu. Dajjal menyahut, ya, aku akan berbuat demikian. Maka pergilah kamu kepada sekalian manusia, pergi kepada semua orang, setiap pintu rumah, dan berusahalah supaya mereka meyakini bahawa aku adalah Tuhan mereka. Ini kita sebut ejen Dajjal, syaitan ni. Dia buat macam itulah, datang rupa mak ayah kita dan orang yang paling kita sayang dah meninggal, datang rupa tu. Katakan pada mereka bahawa aku telah membawa untuk mereka syurga bagi orang percaya pada aku dan neraka bagi orang yang engkar ketuhananku. Jadi kalau orang ahli rumah dah terpengaruh dengan syaitan tadi ni, maka dia dah pangkah dah, boleh, okey, tunggu, kau akan dapat kesenangan nanti. Yang tak ikut, kau akan sengsara. Kemudian syaitan itu pun bertebaranlah ke muka bumi dan masuk ke rumah-rumah orang yang dengan bilangan yang sangat banyak. Mungkin satu rumah tu bukan datang sebagai mak seorang je, datang sebagai mak, ayah, abang, adik, semuanya mai satu pintu. Pintu sebelah pun macam tu juga, ramai juga. Semua duk nak pengaruh ahli rumah tersebut. Lebih daripada 100 syaitan untuk sebuah rumah. Allah macam kan. Mungkin mai rupa mak tak percaya, mai rupa ayah tak percaya juga, mai rupa suami, alamak, lembut lutut dah. Kan? Suami meninggal lama dah, mai rupa suami. Mai rupa isteri, kalah. Mai rupa anak, mungkin suami isteri tak boleh ni juga. Mai rupa anak, lembut dah dia. Kan? Masya-Allah. Ini yang menakutkan kita. Dan syaitan-syaitan itu pun menjelma untuk dalam bentuk ayah tuan rumah itu yang telah mati, dan dalam bentuk anaknya, saudara maranya, hamba-hambanya dan sahabat-sahabatnya. Mereka berkata kepada tuan rumah itu, wahai fulan, apakah kamu mengenali kami? Tuan rumah itu jawab, ya, saya kenal kamu semua. Ini ayahku, ini ibuku, ini saudara perempuan, ini saudara lelaki. Tuan rumah lagi berkata lagi, apa khabar kamu semua? Mereka menjawab, bahkan apa khabar engkau? Cuba ceritakan kepada kami keadaan engkau. Tuan rumah itu berkata, sesungguhnya telah diberitakan kepada kami bahawa musuh Allah telah bernama Dajjal itu telah muncul membuat kerosakan. Jadi dengar berita ni dah sebar dah. Mungkin dia beriman, dia orang Islam. Kami dengar Dajjal datang demikian. Mereka menjawab, jangan engkau percaya. Maksudnya jangan engkau berkata demikian. Maksudnya dia kata tadi musuh Allah. Jangan cakap musuh. Ni yang syaitan tu kata. Dajjal itu sebenarnya Tuhanmu yang dapat membuat suatu keputusan terhadap nasibmu. Bersama dengannya ada syurga, ada neraka, dan ada sungai dan ada banyak makanan. Sungguhnya tidak ada makanan kecuali yang datang dari sisinya, kecuali apa yang dikehendaki Allah. Ketika itu tuan rumah tadi berkata, kamu semua pembohong. Kalau dia jawab macam tu, bohonglah kau ni syaitan. Kamu adalah syaitan-syaitan, dan Dajjal itu adalah pembohong besar. Sebenarnya Rasulullah SAW telah memberitahu pada kami akan keadaan yang sebenar. Baginda telah menyuruh kami berhati-hati, dan baginda telah menyuruh kami supaya menjaga anak-anak kami. Maka tiada kata sambutan kamu tak dialukan datang. Kamu adalah syaitan-syaitan. Dajjal itu musuh Allah, dan sebentar lagi Allah akan menurunkan Nabi Isa bin Maryam untuk membunuh Dajjal. Kalau tuan rumah itu berkata demikian, mereka akan diam, lalu mereka segera pulang, lari keluar daripada situ dan dengan tangan hampa dan kehinaan. Jawab macam tu, selamat. Bohong, engkau ni syaitan. Aku yakin Dajjal tu pembohong, musuh Allah. Aku yakin bagaimana tu kalau kuat iman tu. Kan? Waktu tu dah sengsara dah, makan tak ada dah. Duk fikir, nak kata dia bohong ke, nak kata dia Tuhan ke. Lagi tak dapat makan. Kalau macam tu habis serumah. Untunglah kalau pendirian terumah seperti yang disebutkan hadis ini. Tetapi kalau tuan rumah itu lemah imannya, sudah pasti dia kalah
dengan godaan syaitan itu seperti apa yang telah disebutkan pada hadis sebelumnya. Masya-Allah. Allah kuatkan iman kita, selamatkan kita daripada fitnah Dajjal. Sebaiknya kita minta tak jumpa langsung lah zaman ni, kan? Itu yang kita minta sangat. Kalau nak jumpa, belum tentu kita ni berjaya. Mudah-mudahan selamat, insya-Allah. Kita berhenti sekadar itu. Ya. Apa dia? Masaya. Masaya tu panggilan orang Yahudi lah, Masih tu. Nah, memang di Israel dah ada orang Sebak, ada seorang ni yang sangat luar biasa. Kita tak tahu, mungkin itulah kot, wallahualam. Kita tak boleh tahu, mungkin dia Dajjal, mungkin tak, wallahualam. Boleh jadi dia orang kanan Dajjal ke, boleh jadi, wallahualam. Sebab Dajjal kita faham dia memang di peringkat awal nampak lelaki soleh, yang soleh di agama Yahudi lah. Dalam agama Yahudi ni orang yang paling baik, sampai tempat mengaku Nabi, sampai orang taatlah dengan cakap dia macam Nabi punya arahan, kan? Tapi yang Yahudi lah yang masuk ni dalam kelompok Yahudi. Sampai dekat mengaku Tuhan. Tapi sekarang ni pun dah ada seorang lelaki yang dia orang panggil Masih dah. Masaya bahasa dia lah, tapi Masih lah asalnya. Jadi memang itu Masih yang ditunggu-tunggu. Dajjal memang dia tunggu. Dia bukan musuh bagi dia. Dajjal bukan musuh. Dajjal pemimpin. Dajjal ni pelindung dia orang, yang menguatkan dia orang, raja dia orang, pemimpin besar dia orang. Dia menanti-nanti. Jadi dia orang pun tak tahu mana satu Dajjal. Yang mungkin tahu orang rapat, orang Yahudi pembesarnya yang rapat sangat. Itu je mungkin kenal Dajjal yang belum jadi Dajjal lah, yang bakal jadi Dajjal. Tapi bukan semua umum orang Yahudi kenal. Jadi yang muncul keluar ni kita tak tahu. Mungkin itu yang bakal jadi Dajjal, atau mungkin dia orang kanan Dajjal ke, jadi suruhan Dajjal ke. Jadi Dajjal dah bagi power kat dia. Dia boleh berubat luar biasa. Dah ada sekarang ni, boleh berubat luar biasa. Apa yang dia kata tu jadi sungguh, kan? Ungkapan boleh jadilah, sehingga orang Yahudi ni yakin dengan dia. Kata dia orang soleh, dia macam Nabi, kan? Boleh jadi. Jadi itulah dengan apa ni berlaku di muka bumi ni, nampak memang dah hampirnya. Jadi hampir kita tak boleh nak jangka 5 tahun lagi ke 2 tahun ni, wallahualam. Tak tahu berapa tahun, tapi hampir tu dah makin hampir, kan? Ustaz, tapi yang paling terancam zaman Dajjal ada Islam Dajjal semua. Ya. Jadi yang sebab orang lain yang bukan Islam sekarang ni, yang tak Islam pun, bagi kita anggap dia memang mati ahli neraka dah. Memang datang Dajjal, memang dia orang lagi senang nak ikut, sebab dia tak peduli pada agama dia. Yang penting aku dapat duit, aku dapat makan. Yang beriman ni, yang tak nak ambil ni, maksudnya sebahagian daripada orang beriman yang kuat iman dia tak nak ambil, tak nak sujud. Orang kafir tak ada yang tak ambil, semua dapat. Orang kafir semua akan sujud pada dia, semua akan dapat apa yang dia bawa, kan? Cuma yang jadi pendokong ke tentera dia ke, ada yang takkan ambil, duduk di rumah je lah, kan? Tapi yang dia akan rosakkan semua agama, jadi satu agama je pada ketika tu. Maksudnya Islam yang beriman satu, yang kedua satu agama besar, agama Dajjal je lah. Yang penyembah berhala akan ikut Dajjal, yang menyembah apa je lah, agama lain-lain daripada Islam akan ikut Dajjal, kan? Jadi yang ikut Dajjal, dia tak ada lah macam acara-acara. Kalau contohnya, maaf cakap lah, mungkin agama yang bukan Islam, kan? Kita nak sebut agama ikut sensitif pula nanti, kan? Agama yang lain lah, yang sembah patung, yang sembah gajah ke benda ke, lembu ke benda ke, kan? Dia tetap cara agama dia nak sembah lembu ke, nak sembah apa, tetap. Tapi dia pengikut Dajjal, kan? Dia tetap buat acara agama dia, tapi dia sebagai, anggap Dajjal sebagai Tuhan. Dah cukup. Dajjal nak macam tu je, anggap dia Tuhan cukup. Tak ada pun aturan agama dia, nak sembah, nak semayang macam mana, tak ada. Yang dia ikut sujud dia sekali pun dah cukup dah.
Jadi kita dalam Islam tak boleh macam tu. Itu yang orang Islam ni akan terpengaruh juga sebagainya. Tak apalah, tengok dia orang tu, dia sembah berhala, dia agama dia juga, tapi ikut Dajjal. Kita pun jom ambil makanan Dajjal dah lah. Kita semayang juga. Dah. Dia semayang pun Allah tak terima dah. Dia zikir sebut nama Allah pun tak ada pahalanya, tak ada nilainya sebab dia dah kafir. Wal'iyadzubillah. Ya. Habis. Dah sekali sujud, sekali ambil umpannya, sampai bila-bila kafirnya. Takkan boleh taubat balik, takkan boleh syahadah semula dah. Syahadah pun Allah tak terima dah. Tak terima dah. Sekali terjebak dengan kafiran dia. Na'udzubillah min dzalik. Itulah yang menakutkan kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kita, pelihara kita daripada bahaya tersebut dan berikan keselamatan iman kita. Wallahu alam. Kita nanti akan sebut tajuk cara untuk selamat daripada fitnah Dajjal. Ini tip yang disebutkan tentang kahfi dan sebagainya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, barikana fihi, Allah barikana fi hadzal yawm, barikana fi jam'ina hadza, wa barikana fi qira'atina hadhihi, waj'al hujjatan lana la 'alaina, waj'al syafi'an lana yawmal qiyamati ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khair man zakkaha, anta wali wa maulaha ya akramal akramin. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam, wa na'udzubika min 'adzabil qabri wa fitnati, wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, wa na'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman yubashiru qulubana, wa nas'aluka yaqinan sadiqan hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabtahu alaina, wa ardina bima qasamtahu lana. Allahumma raddina bima qadaita lana wa 'afina fima abqaita hatta la nuhibba ta'jil ma akharta wa la ta'khir ma 'ajjalta ya akramal akramin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innakum taqabbal ya karim. Saya ambil kesempatan sikit di sini. Mana dulu mungkin saya sebut tentang pembinaan madrasah yang saya bersama dengan Habib Ali dan Habib Najmuddin di Teluk Panglima Garang, Madrasah Tazkiyah. Jadi mungkin siapa-siapa yang ingin kongsi pahalanya dalam pembinaan sekarang, kita dah buat BIM untuk naikkan tiang dan dinding. Jadi kita perlukan sumbangan yang berterusan. Jadi tuan-tuan bolehlah buat sumbangan. Kalau yang cash mungkin tak sempat, kalau sedia tabung, ataupun sumbangan melalui online lah. Boleh buka Yayasan Ar-Ri'ayah. Mungkin tuan-tuan mudah pernah search. Tentu adalah saluran-saluran sumbangan derma. Kita haraplah sumbangan tersebut daripada para jemaah muslim-muslimat sekalian, kerana masih memerlukan. Kita dah naik dah tiang sekarang, jadi memerlukan, projek itu sedang berjalan. Jadi kita harap sangatlah kepada sumbangan semua sikit sebanyak akan membantu pembinaan Ar-Ri'ayah. R-I-A-Y-A-H Ri'ayah. Nama accept tu. Ataupun boleh tag saya bagi semua maklumat, nombor akaun semua. Jadi transfer terus je lah dalam akaun tu. Itu saja, sekian. Boleh juga. Jadi muslimat mungkin sedia. Ada tabung kat Ina, ada kat Ina tu, dekat pintu tu. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum, dan Allah murahkan rezeki semua insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.